Saya senantiasa teringat berkenaan perumpamaan ya, tangan yang menghayun buayan mampu menggoncangkan dunia. Betul. Kita membawa bagaimana kepribadian wanita dan juga impak wanita itu dalam memastikan agar generasi masa depan dapat dibina dan juga dibentuk. Ya, betul. Peranan wanita cukup besar untuk membentuk sebuah keluarga dan juga sebuah masyarakat sebenarnya kan, daripada ibu juga yang melahirkan insan-insan yang cukup hebat, contohnya seperti Ismail kan. Awak juga seorang ibu. Masya Sudah pasti walaupun banyak cabaran yang dialami, tetapi kerana ibulah keluarga bahagia boleh terbentuk dan kerana ibu jugalah anak-anak boleh membesar dan juga menjadi insan yang percaya. Hari ini kita nak bercakap berkenaan tentang wanita ikon ataupun ibu pertiwi. Ya, betul. Jadi kita terus perkenalkan tetamunya. Bersama dengan kita saya kenalkan iaitu Datin Fuzia Harun, merupakan aktivis kemasyarakatan, dan juga Datin Saadiah Suhuli, merupakan pengerusi Kelab Kebajikan Nurani Kinta Perak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Datin juga bersama kami pada pagi ini. Terima kasih. Kita nak bercakap berkenaan tentang Himpunan Seribu Wanita Melayu pada Sabtu ini. Mungkin boleh dikongsikan apa tujuan sebenarnya himpunan ini diadakan? Okey, Assalamualaikum, dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTM kerana menjemput kami untuk memberi sedikit sebanyak tentang Himpunan Seribu Wanita Melayu. Okey, Himpunan Seribu Wanita Melayu ni diadakan pada 28 hari bulan 10 yang lalu. Okey, sebelum saya menyatakan dengan lebih panjang, saya ingin kuatkan semangat wanita di sana, di luar ya. Ada dua kekuatan di dunia ini. Satu adalah pedang dan yang nombor dua adalah pena. Okey. Tetapi yang nombor tiga itu adalah kekuatan yang kita maksudkan adalah wanita. Ini bererti wanita adalah tunjak negara dan keluarga. Okey. Pada perhimpunan hari itu, apa yang kita ingin nyatakan dan ingin harapan kita adalah supaya wanita-wanita ini diberi peluang bagi membentuk ekonomi, okey, dalam politik. Kemudian dalam politik bererti politik dalam dan luar negara. Di samping juga berkenaan dengan kesihatan dan juga pendidikan. Jadi wanita memainkan peranan bagi membentuk sesebuah negara dan sesuatu keluarga itu. Okey. Okey. Baik, Datin Saadiah mungkin juga boleh kongsikanlah selaku pengerusi Kelab Kebajikan Nurani Kinta Perak sendiri, bagaimana sebenarnya untuk memastikan bahawa ialah Himpunan Seribu Wanita ni juga akan memberi manfaat cukup baik, bukan sekadar 1000 wanita ini tetapi kepada seluruh wanita di luar sana. Sebenarnya kami mengalu-alukan untuk wanita muda untuk menyertai NGO. Pasal sekarang ni kita tengok wanita muda kurang. Kan yang ada pun orang macam kami, pergerakan pun orang kata tak semudah itu tau. Because saya dah involve dengan NGO ni semenjak saya muda. Okey. Okey. Semenjak saya umur 20 tahun. Bila saya bergerak, jadi saya rasa orang muda sekarang ni dia macam kerja sukarela tu dia macam susah tau. Saya pun kadang-kadang saya cuba nak memahami lah, because kesian tau. Macam kalau orang kat kampung kan, pergerakan orang tua-tua, memang kalau you tengok kan kadang-kadang kita tak sampai hati. Tapi oleh kerana orang muda, kita kalau boleh daripada umur mereka sekolah menengah, kita kena terapkan supaya mereka saling membantu, ada jati diri untuk membantu jiran ke siapa-siapa. Jadi pada situ mereka boleh menubuhkan a small NGO. Macam saya NGO yang kecil, saya tak boleh pergi ke kawasan orang lain. Saya cuma di Kinta sahaja. Okey. Tapi saya cuba membantu seboleh-boleh saya cuba bantu. Semasa PKP memang tu yang boleh pun kami yang ada surat untuk keluar untuk membantu keluarga-keluarga yang susah. Sebab terbatas kan. Tapi jadi kami ni semua warga emas kebanyakan. Nak angkat barang susah. Tapi bila nak tenaga orang muda memang susah. Daripada segi
kesihatan, kita nak cakap pasal kesihatan, kita nak cakap pasal sekarang ni dengan pelajaran, access to education memang susah. Tapi that's why saya selalu tekankan NGO adalah penting untuk anak muda, especially orang Melayu. Kita tak sentuh yang lain, kita nak orang Melayu. Bila you ada NGO, you lagi ke hadapan untuk membantu orang you. Yang memang kalau you tengok memang susah lah. Mungkin anak-anak muda kita ada juga terlibat dalam program-program NGO, tetapi tidak seperti program yang dianjurkan ini. Mungkin program-program yang lain, dan insya-Allah kalau digalakkan dan juga diajak dengan cara yang lebih baik dan juga betul, boleh diramaikan lagi mereka, ya. Insya-Allah. Cumanya bila kita bercakap berkenaan himpunan wanita ini, apa mungkin output ataupun hasil daripada dalam masa perhimpunan ni, kita ada membawa 9 orang pembahas. Dan 9 pembahas ni, sesi forum. Ya, pembahas ini membawa usul-usul yang berupa ekonomi, kepentingan wanita dalam politik, Lepas itu kita juga ada pembahas yang menceritakan tentang keselamatan, kesihatan, juga tidak ketinggalan fahaman undang-undang syariah. Jadi dalam perhimpunan tu 7 resolusi tu yang telah dipersetujui, yang mana kita mengharapkan pihak kerajaan nanti memandang serius permintaan daripada kami. Itulah puncaknya di mana kita dapat menghasilkan 7 resolusi yang kita nak apa antara cadangan yang akan diketengah dan pertama, kita nak giatkan atau menggalakkan kaum wanita, sama ada wanita yang berumur ataupun wanita muda, untuk menceburkan diri dalam dunia politik. Lebih banyak penyertaan politik. Yes. Sebab wanita ni lebih mendampingi rakyat. Orang kata menghalusi jiwa rakyat yang berada di luar. Kan? Kemudian kita menekankan juga apakah yang harus kita buat kepada wanita untuk dia berjaya dalam usahawan. So, ada wanita-wanita yang kita kata macam B40, B40 normally kita bagi ikan. Tapi sekarang kita nak mereka menggunakan pancing yang kita bagi. Jadi mereka boleh berdikari. Jadi motif kita perhimpunan itu adalah demi mermatabatkan wanita itu sendiri. Dan setakat ini lagi, Datin, apa antara perancangan seterusnya untuk memastikan kita memartabatkan wanita ini? Kalau buat diri saya, my first priority is untuk B40 dan untuk veteran tentera, isteri veteran tentera yang kadang-kadang kan sekarang ni dengan barang mahal, yang saya punya priority lah. Pasal saya bekas isteri tentera. Suami saya pun bersara, berkhidmat selama 42 tahun. So saya more ke isteri tentera lah, bantu mereka. Mereka susah, mereka nak pergi hospital, mereka yang memerlukan bantuan. So kita kena salurkan kepada mereka. Mereka pun banyak yang B40, banyak yang duduk rumah sewa. Kalau kata saya bagi bungkusan raya, saya pun cari mereka juga. Mereka pun banyak yang, tapi mereka tak adalah orang kata menonjol diri. Dia orang pun ada pencen. Tapi pencen dia orang tentera berhenti awal dengan anak yang kecil. Kalau yang berjaya memang berjaya. Kalau yang duduk kampung tu, kita kena bantulah, samalah. Perhimpunan hari itu pun ada juga isi-isi tentera. So kita sama-sama, kita in a group yang kita nak maju ke hadapan. Kita tak nak dah, tak payah dah tengok belakang-belakang tu, tak payah tengok, kita nak ke hadapan. Kita bukan, kita dah habis dah. Kita moving forward. So we have to move fast. Kita kena ke hadapan dah, tak ada dah belakang-belakang lah.
Cuma macam saya NGO, saya dana saya memang tak ada. So saya daripada persendirian. So saya kena kerja kuat. Sekuat-kuat tenaga saya ada, kawan-kawan yang bantu. Kalau nak minta, bukanlah tak boleh minta daripada government because dia punya loophole tu banyaklah kan. Tapi alhamdulillah teman-teman saya, sahabat-sahabat saya banyak yang membantu. Meringankan beban, especially bulan puasa, hari raya. Sikit sebanyak pun kita ada. Kita akan bagi juga. Tetap bagi. Di sebalik kesukaran itu tetap boleh menghadirkan sumbangan dan insya-Allah Allah yang bantuan itu insya-Allah dipermudahkan oleh dipermudahkan. Datin, mungkin selepas penimbunan ini dan juga hasil daripada resolusi itu, ini akan menggambarkan bahawasanya bukan saja NGO yang terlibat dan juga persatuan, tetapi juga untuk masa-masa hadapan dan juga moving forward, apa lagi yang akan diadakan? Mungkin himpunan seperti ini akan diadakan lagi? Okey, untuk permulaan ni saya memang sedang merancang sesuatu untuk golongan B40 ni, wanita, sama ada ibu tunggal, asnaf, anak-anak muda, di mana kita akan bagi kursus keusahawanan 3 hari 2 malam. Yang akan diadakan secara percuma di Slim River. Okey. Kita akan cari dan saya akan berusaha untuk mengenal pasti siapakah di antara golongan-golongan ini yang berminat dalam keusahawanan. Kita bagi produk tu percuma untuk dia mulakan perniagaan. Segala-galanya percuma. Dibantu. Dibantu. Makan minum kita sediakan, tempat tinggal kita sediakan selama 3 hari 2 malam. So mereka cuma datang dengan minda baru untuk belajar dan bagaimana untuk meninggikan taraf hidup mereka. Benar. Teringat sebenarnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kalau kaum itu yang tidak mengubahnya. Betul. Satu perkongsian yang baik, kita harapkan agar ia terrealisasi dan dapat memberi impak. Terima kasih Datin Puziah. Terima kasih Datin Saadiah. InsyaAllah di kesempatan kita akan bersua kembali. Dan juga terima kasih banyak-banyak membantu wanita dan juga golongan yang dikatakan berada dalam kategori yang kurang berkemampuan untuk dibantu. InsyaAllah satu usaha yang murni dan juga baik. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih kerana sudi menjemput kami. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana menjemput kami. InsyaAllah kita berjumpa lagi untuk sesi yang lebih menarik. InsyaAllah. Baik, itu jemput datang lagi insyaAllah.